Model pemekasaan wanita atau ringkasnya 4K adalah bagi memastikan program pemekasaan wanita dijalankan dengan lebih berstruktur dan mampu memaksimumkan potensi. Untuk makluman semua, model 4K ini merangkumi aspek keseimbangan, keuangan, kemahiran serta kesaksamaan dan kepimpinan kendiri. Keseimbangan wanita merupakan elemen penting yang perlu diberikan penekanan. Keseimbangan antara program yang telah dibangunkan bagi keseimbangan wanita ialah perkhidmatan psikologi, kaunseling, bimbingan sosial, legal klinik, distress klinik dan wanita anti jenayah. Di samping itu, JPW juga giat menjalankan kempen menangani keganasan terhadap wanita atau Eliminate Violence Against Women yang dijalankan sepanjang tahun. Malah, JPW akan melatih sukarelawan untuk memastikan kempen ini dapat dijalankan dengan lebih giat lagi di seluruh Malaysia. Dari aspek keuangan, JPW telah merancang untuk mempersiapkan wanita dalam aspek kemahiran asas pengurusan kewangan, penjanaan pendapatan, latihan, bimbingan dan pembiayaan keusahawanan serta bagaimana mengadaptasi kaedah perniagaan dalam Skuad Wajah atau Wanita Anti Jenayah merupakan sukarelawan di bawah seliaan Jabatan Pembangunan Wanita. Setiap ahli akan diberi latihan dan pendedahan berkaitan isu jenayah dan keganasan yang berlaku terhadap wanita khususnya. Skuad ini juga berperanan dalam memperkasakan komuniti melalui psikososial dan aktiviti bimbingan. Jika anda melihat atau mendengar kes-kes keganasan seperti ini, keganasan rumah tangga, gangguan seksual terhadap kanak-kanak, penipuan dalam talian. Ayuh kita hentikan keganasan ini. Sertai sukarelawan Skuad Wajah. Bersama-sama kita membantu dalam usaha meningkatkan kesedaran terhadap isu-isu jenayah dan memberi bimbingan awal psikososial dalam menangani isu tersebut. Maklumat lanjut, hubungi kami.
wabarakatuh dan selamat pagi. So, apa khabar semua peserta yang berada di atas talian sekarang? So, saya harap semuanya sihat dan ready untuk join kita punya kursus pada hari ini. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Jabatan Pembangunan Wanita kerana atas kepercayaan dan menjemput saya untuk berkongsikan ilmu dan juga sedikit pengalaman saya dalam bidang penyuntingan video menggunakan aplikasi handphone. So kenapa kita nak belajar gunakan handphone? Kenapa tak gunakan perisian dekat komputer? So pada saya macam ni, sekarang ni kita ke mana-mana mesti dengan handphone. Even kalau tertinggal handphone kat rumah pun kita sanggup kan balik ke rumah semata-mata nak ambil handphone. Jadi banyak momen yang kita rakamkan menggunakan handphone, bukannya menggunakan kamera DSLR ataupun kamera digital. Tak ramai dah yang ada kamera digital ataupun DSLR. So kebanyakan kita gunakan handphone untuk merakamkan momen-momen kita. Jadi bahan video ataupun gambar tu memang dah sedia ada dalam handphone kita. Jadi instead of kita transfer kepada PC untuk buat editing, why don't kita terus buat editing menggunakan handphone saja. Okay, so pada hari ini saya akan ajar you all macam mana nak menggunakan perisian CapCut. CapCut, di mana CapCut adalah singkatan untuk Capture and Cut. Sebab konsep editing video ni dia macam kita jahit baju pada saya. So baju tu sebenarnya daripada segulung kain yang sangat besar kan. So katakan saya kalau pakai baju kurus saya kena beli kain 4 meter. So daripada 4 meter kain tu kalau dia hanya 4 meter kain dia tak ada makna. Jadi kita kena cut dia, kita kena gunting dan kita kena cantumkan dia supaya dia membentuk baju. Kurung moden, kurung pahang, kebaya, kebarong, sebarulah cantik. So macam tu juga dengan video kita. So kita daripada beberapa scene tu kita cut dan kita gabungkan dia supaya dia menjadi satu video yang menarik. Okay, so nama saya Anara Napatania binti Salahuddin, pensyarah di College Community Hulu Selangor. Okey, terlebih dahulu kepada peserta di luar sana yang ingin join kursus kita pada hari ini. So, kursus kita pada hari ini lebih kepada hands-on, practical. So, you all akan follow saya bersama-sama untuk buat 3 latihan ya. Jadi sementara saya bagi tahu cerita dulu dalam teori, so mungkin you all boleh pergi ke channel Telegram saya dan download bahan-bahan yang akan kita gunakan. Bahan yang kita akan gunakan pada hari ini adalah daripada aktiviti 4, aktiviti 6 dan juga aktiviti 1. So you boleh download bahan-bahan yang saya dah namakan aktiviti 4, aktiviti 6 dan juga aktiviti 1. Okey, channel Telegram dan saya percaya pihak penganjur telah pun pin komen link untuk channel ini di ruangan komen. So you all boleh klik juga di ruang komen ataupun boleh just scan daripada slide saya ni. Okey. Kenapa kita kena belajar penyuntingan video? Okey, ada 5 reason kenapa kita kena belajar menyunting video. Yang pertama adalah supaya video kita adalah video yang memberikan impact. Bayangkan baru-baru ni raya kan? Raya. So kita dah lama tak raya, kita balik raya ke kampung kita, kita tengok makcik-makcik, opah kita sedang memasak, memotong-motong bawang, serai dan sebagainya memasak. So kita ambil video. And then mungkin kakak-kakak kita ataupun sepupu-sepupu kita sedang menukar langsir, menukar alas meja dan sebagainya. So kita ambil video. Kemudian mungkin malam adik-adik sepupu kita, kanak-kanak sedang bermain bunga api. And then mungkin abang-abang sedang memasang lampu lit lap. Mungkin juga scene kelima adalah pakcik-pakcik sedang memakan lemang. So ada 5 video. So 5 video ni kalau satu scene makcik tadi tengah memasak, you upload. Pasang langsir, upload. So dia jadi 5 scene. Dia memang ada cerita tapi dia kurang impactful. Compare dengan kalau daripada 5 scene tadi, you gabungkan dalam video editing, you gabungkan, lepas tu buanglah mana-mana yang mungkin tak berapa elok, mungkin ada makcik tu tengah tertonggeng-tonggeng ke apa kan. Potong bahagian itu, gabungkan bagi cantik, lepas tu letak background music lagu raya. Kan, lepas tu di akhir sekali keluarkan wording, ucapan selamat raya-raya daripada family Hasan dan Fatimah contohnya. Jadi benda tu meninggalkan satu kenangan yang lebih impactful. Okey. Kemudian
Reason yang kedua, apabila kita dah edit dan kita telah upload, okay, kita boleh upload di mana-mana media sosial yang kita prefer, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Vimeo, mana-mana sajalah. So people boleh access video-video kita tu. Okay, for YouTubers, mungkin selepas satu tempoh masa setelah melepasi syarat-syarat tertentu, dia boleh mendapatkan pendapatan daripada video-video di YouTube. Sama juga dengan TikTok yang boleh dapat gift kan. Okay, tapi pada saya jangan terlalu mengejar materialistik tu. Yang penting adalah membangunkan konten-konten yang berkualiti dan juga bermanfaat. Okay, kemudian produce more professional look video. Sebab kalau kita just upload video makcik kita memasak, just upload, that's it. Kakak tengah menukar langsing, that's it. Adik-adik sedang bermain bunga api, that's it. Tetapi apabila kita gabung jalinkan scene-scene ini dengan masukkan video, dengan masukkan lagu, dengan masukkan mungkin teks-teks, mungkin ada stiker-stiker raya, jadi video kita mungkin lebih profesional. So dan saya secara personally sebenarnya, saya dulu berangan-angan lah kan, my childhood dreams adalah untuk menjadi pengacara TV. Tapi tidak kesampaian. Jadi bila umur dah banyak ni, nak pergi mana-mana interview pun dah memang tak lepas. Jadi macam mana saya merealisasikan my childhood dream adalah dengan mewujudkan saya punya YouTube channel sendiri. So daripada YouTube channel sendiri tu ada video-video saya yang berkonsepkan dokumentari ala-ala majalah 3, rancangan Nona, something like that. Jadi sekurang-kurangnya dapat melempiaskan, merealisasikan impian saya. Jadi dia lebih professional look. Okay, so you mungkin boleh check saya punya YouTube Anna Pataniah. So jangan lupa subscribe. Okay, kemudian engagement. Engagement ni kalau kita punya video kita ni menarik, cantik, sedap mata memandang, memang kita akan membuatkan penonton ni lebih tengok, lebih engage sampai ke habis. Untuk cikgu-cikgu, para pensyarah di luar sana, kalau kita menghasilkan video sekadar, yalah ambil handphone, recordkan kita punya apa bahan material kita untuk PDP, tanpa kita membuat penyuntingan, masukkan teks, masukkan mungkin something yang membuatkan video kita lebih impactful, engagement pelajar akan kurang. Contohnya katakan cikgu bahasa Inggeris nak mengajar tentang pronunciation, yang kita banyak salah sebut. Contohnya element. So kita Malaysian biasa sebut element, even saya pun element. Tetapi recently saya tengok dekat TikTok ada seorang cikgu tu ajarkan beberapa word yang sebutan dia sebenarnya salah kita sebut. Element sebenarnya disebut dengan element. Silent L. Jadi dia bercakaplah silent L. Jadi dalam video dia tu dia ada letakkan teks. Ejaan almond, A-L-M-O-N-D, dan sebutan dia adalah almond, A-M-O-N-D. So L dibuang. Jadi bila kita tengok video tersebut, engagement kita lebih. Kita dapat mendengar explanation dia dan kita juga dapat melihat macam mana L itu dihilangkan. Jadi engagement lebih. Okay, the next big thing. So, cuba bagi tahu saya, apa benda sekarang ni yang tak memerlukan video? Apa? Even orang bercucuk tanam sekarang ni perlukan video. Macam mana cara nak menanam potos dengan betul? So, saya je join lah grup-grup tanam menanam ni kan. Macam mana nak bagi baja ni cepat diserap oleh pokok. So dia buat video. Jadi bila kita bilang, oh macam ni rupanya. Oh selama ni cara aku salah contohnya. Dan even dekat Shopee contohnya, saya antara penggemar lah shopping online kan. So hari tu saya nak beli satu eyeliner. Saya tak reti macam mana nak buat macam cat eye kat hujung mata. Saya tak reti, tak tahulah tangan kejong sangat kan. Jadi bila saya cari-cari, rupanya ada sekarang ni dia stamp. Dia memang dah bentuk bucu macam tu. So kita stampkan saja kat bucu mata kita ni, and then baru kita tambahkan sikit kat atas. So bila ada video macam tu, saya kata, oh menariknya. Dan dia membuatkan saya tahu macam mana nak apply eyeliner tu dengan cara yang betul. Jadi sebenarnya ramai seller dekat Shopee tu, tapi kerana seller itu membuatkan video dan saya tertarik dengan video dia, so saya beli daripada seller itu. So nampaknya macam mana video memberikan impact kepada orang untuk membuat pembelian. Okay, that's why kita kena belajar macam mana nak buat penyuntingan video. Alright, next.
Okay, so yang ni nanti you boleh tengok sendiri. Ini adalah senarai app-based video editing app. Tetapi dalam senarai kat sini tak ada CapCut. Tapi saya tak rasakan bahawa ini adalah satu sumber yang sahih, tidak. Tapi kita boleh tengok sajalah pendapat dia. So kat sini saya dah senaraikan apakah ciri-ciri aplikasi video editing yang baik. Ini menurut saya menurut Ana Rohana Patania. So first, pada saya yang sangat penting adalah multi-layer. Apa-apa apps ataupun software mesti ada multi-layer. So saya bukanlah pencinta CapCut. So saya sebenarnya pengguna tegar KineMaster. Cumanya dalam 2 bulan ni sebab saya minggu lepas saya mengajar CapCut juga, anjuran College Community Betong. So I have to belajar CapCut supaya saya mahir dengan interface CapCut. So 2 bulan saya bermain dengan CapCut dan saya mendapati CapCut ni bagus, memang bagus. Okay, so nanti saya cerita kenapa bagus. So saya cerita dulu mesti ada multi-layer. So multi-layer ni membuatkan kita mudah. Kalau kita just nak edit sikit saja untuk lagu je yang kita gerakkan. Kalau kita nak edit teks saja yang gerakkan sebab dia ada multi-layer. Okay, ini adalah ciri pertama yang sangat penting. Kemudian mesti ada transition. Transition ni bukannya kita guna selalu pun, jarang-jarang je guna transition, tapi perlu ada transition. Okay, nanti saya akan terangkan transition tu apa. Kemudian ada teks ataupun teks template yang menarik. So dalam CapCut, okay, ini adalah kelebihan CapCut berbanding KineMaster yang saya suka sangat tu. Dia ada banyak teks template yang menarik dan kita boleh edit dia punya content. So instead of salam mubarak, kita boleh edit menjadi selamat hari raya, macam tu. Jadi kita boleh customize benda tu, template yang ada kita boleh customize. Selain pada text template, ada juga teks-teks yang biasa yang kita boleh tambah style-style yang memang dah ada preset dalam tu. Jadi membuatkan kita tak payahlah nak fikir banyak sangat untuk menjadikan teks kita menarik. Kemudian format ataupun canvas size. Okay, kalau you familiar dengan format-format media sosial ni, you akan aware. Contohnya kalau IG post dia punya size dia adalah 4 segi sama kan, 1:1, petak macam tu. So kalau you nak buat content untuk IG post, make sure you punya format you nanti you kena settingkan sebagai 1:1. Kalau you nak post untuk YouTube, katakan you seorang YouTuber ataupun merancang nak jadi YouTuber, so you kena ambil 4:3 ataupun 16:9. Okay, itu adalah nisbah ratio dia supaya you punya tu cantik. Tetapi kalau you nak buat untuk IG story, IG Reels ataupun untuk TikTok, mungkin you boleh pilih 16:9 yang menegak bukan melintang, menegak sebab dia punya handphone menegak. Okay, itu adalah format size. Sangat penting supaya kita boleh customize editing kita mengikut apa output yang kita nak dia keluar. Right? Kemudian perisian tu juga, apps itu juga boleh kita masukkan audio, lagu, boleh kita masukkan narration. Narration adalah kita record suara kemudian sebagai suara latar. Ataupun daripada video asal kita just nak extract audio saja, extract, kita nak keluarkan saja bunyi dia, video dia, kita tak nak apa, kita boleh guna dan boleh volume control. So volume control dalam CapCut ni pada saya bagus sebab by default 100% kan kita punya kekuatan suara kita 100%, tapi dia boleh up to 1000%. Maksudnya kalau suara kita sangat halus, kita boleh kuatkan volume kita menjadi 1000%. Jadi sangat kuat lah. Okay. So bagus pada saya sebab ada orang memang suara dia slow lah, especially bila dia record tak gunakan mic. Okay, chroma key. Sekarang chroma key sangat penting. Sebab apa? Kalau dulu kita rasa chroma key tu adalah untuk filem-filem Hollywood saja kan, Superman, Avengers macam tu. Tetapi sekarang sejak PKP ni memang sangat penting untuk ada function chroma key. So contohnya macam yang kat sini ada 2 orang jejaka tampan ni. So dia sebenarnya ada background dia, ada background warna hijau. Tapi menggunakan chroma key kita boleh buang background hijau tu, so dia adalah stand alone, seorang seketul-seketul macam tu So sangat cantik. Especially kalau
kita pesyarah lah, pada saya kita pesyarah, kita nak bawa pelajar tu virtual tour. So gunakan function chroma key. Kemudian export quality pun mesti ada pilihan yang diberikan kepada kita sebagai pengguna. Sebab kalau kita nak kualiti yang bagus, kita boleh ubah slider ni kepada 2K ataupun 4K/4K. So kualiti sangat bagus. Tapi mungkinlah handphone kita ni memory space tinggal sikit saja, so kita nak kualiti dia yang lebih kecil, mungkin 720 sahaja. Okay, so ini kita boleh ubah custom. Untuk frame rate, so biasanya saya stick saja dengan 30 frame per second. Okay, so kita diberi pilihan tentang apakah kualiti output yang kita nak. Kemudian speed control. Sometimes kita just nak ambil gambar orang berjalan kan. So kita mungkin masa recording kita tak gunakan time lapse. Tapi masa editing kita rasa macam lamanya dia berjalan kan. Sebabnya kalau dalam editing bila you tengok konten tu dalam lebih pada 5 saat, sebenarnya dia lama dan sangat boring. Jadi you nak bagi dia jalan cepat. Jadi ada speed control. You boleh lajukan ataupun boleh slowkan pergerakan dalam video you. Sedangkan video you direkodkan dengan keadaan normal. Okay. Kemudian ada animation. Animation dalam CapCut bukan sahaja dalam teks. So maksudnya teks kita ni boleh terbang, boleh melayang, boleh fade in, fade out. Selain pada teks, boleh juga untuk image, boleh juga untuk video. Jadi sangat varieties dalam option animation yang ada dalam CapCut. So bagus. Okay, kemudian so dah habis dah ciri-ciri CapCut yang saya rasa bagus sebagai satu video yang menarik. So kenapa saya nak ajar you CapCut? So kita tengok media sosial yang sekarang tengah trending di Malaysia lah saya tengok di Malaysia adalah TikTok. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab saya pegawai pengambilan pelajar di College Community Hulu Selangor. So antara tugas saya adalah saya mesti membuat konten-konten promosi lah, mempromosikan College Community untuk orang datang masuk belajar lah kan. Dan since tahun lepas saya buat same content saya letak di TikTok, Instagram, YouTube. Okay, dan saya tengok berapa views untuk konten yang sama. Dekat Instagram mungkin dapat 10, 12, belas lah. Okay, dekat Instagram. Dekat Facebook sendulah 2, 3. YouTube pun sama, 2, 3 views saja. Yelah, kita ni bukannya artis kan, bukannya selebriti. Tetapi dekat TikTok saya letak konten yang sama, paling geli-geli lah. Paling geli-geli pun 400, 500 views untuk satu konten. So kita nampak bahawa TikTok adalah media sosial tengah trending sekarang. Especially, nak kata special among youngsters pun tidak juga, sebab banyak juga konten-konten kalangan pakcik-pakcik, makcik-makcik pun ramai. Banyak je konten-konten tersebut dekat TikTok. Okay, dan CapCut ni dibangunkan oleh developer yang sama dengan TikTok. Jadi maksudnya lepas kita edit dekat CapCut tu, kita boleh terus upload dekat TikTok. Itu satu. Kemudian TikTok ni jahat juga tau. Ada lagu-lagu yang kalau dekat contoh saya gunakan KineMaster, saya adalah premium user. Saya bayar untuk gunakan KineMaster RM97 setahun. So lagu dekat KineMaster tu adalah royalty free. Tapi bila saya masukkan dekat TikTok, dia mute. Dia mute semua lagu dan juga apa yang saya bercakap. Jahat tak? So tak best lah kan, sebab saya punya konten adalah konten yang berbentuk informatif. Jadi kalau apa yang saya cakap tu di-mutekan oleh TikTok, jadi apa yang tinggal? Okay? Jadi kalau saya gunakan CapCut, saya boleh gunakan terus lagu-lagu yang daripada TikTok. Jadi dengan cara tersebut, kebarangkalian untuk konten saya di-mutekan oleh TikTok sangat jarang. Jelas So itu adalah reason kenapa saya nak ajar you all gunakan CapCut. Okay, dan yang paling penting lah sebenarnya, CapCut ni totally free. Kita ni orang Malaysia, Malaysia je ke, negara lain bersama kot. Kita memang suka benda free kan. Katakan kita punya mi goreng kita ni memang paling sedap lah kat atas muka bumi ni kan. Tapi kalau kawan kita belanja mi goreng, sedap tak? Yang dia belanja itu lagi sedap. Sebab benda free ni memang sedap. Jadi CapCut ni yang saya dah cerita tadi, dia punya ciri-ciri yang baik tu ada, ciri-ciri sebuah video editing yang bagus tu memang dia ada dekat CapCut, dan yang paling penting dia free. Okay, tak payah bayar, tak payah nak invest untuk bayar, tak macam saya lah sanggup invest RM97 setahun untuk KineMaster.
Tapi saya still rasa worth it lah sebab saya buat YouTube. Tapi you all yang jarang-jarang sekali nak buat video, tak payahlah invest macam tu. Guna CapCut, absolutely free. Okay, dan kalau ada yang mungkin yang dah agak promo, dia kata susahlah Puan Nana, kecil sangat handphone, nak edit ni sakit mata, tak nampak kan. So boleh tak kita gunakan CapCut ni dekat phone? So sebenarnya CapCut ni memang dibangunkan, dicipta untuk mobile app, sebagai mobile app untuk handphone saja, Android ataupun iOS. Tetapi kalau nak gunakan dekat PC boleh, tapi kena gunakan emulator seperti BlueStack atau Nox Player. Tapi jalan cerita dia memang sangat panjang. Susah. Tapi saya ada nota yang you all boleh refer. So pergi dekat channel Telegram saya ada nota lah macam mana nak export daripada PC ke dalam emulator tu untuk you buat editing dalam emulator. Dia macam seolah-olah macam you letak Android dalam Windows, macam tu lah. Susahlah, panjang jalan cerita dia. Saya tidak berapa menggalakkan, tapi kalau you nak cuba, you boleh tengok nota saya. Right? Dan nota-nota lain banyak dekat Google sebenarnya, boleh Google saja. So saya dah rangkumkan beberapa nota yang saya rasa terbaik yang you all boleh refer. So you boleh just go through saja, dia punya QR code pun dah ada kat sini, so you just scan untuk tengok nota-nota tersebut. Even dekat TikTok pun dia dah ada tutorial, nanti saya share. So saya akan share daripada phone. Sekejap So slide saya ni dah habis. Kita dah akan ke aktiviti seterusnya. Okay. So Encik Nasmi boleh stop nota, and then saya punya screen nampak tak? Nampak kan? Sekejap So nampaknya saya nampak. Okay, so sekarang ni ada 3 skrin yang you all boleh rujuk. So satu adalah muka saya lah, kukuk rindu kan, kerana saya boleh tengok muka saya. Kemudian ada skrin yang utama adalah skrin, sekejap saya tutup ini. Okay, skrin yang utama adalah skrin daripada saya punya Google Meet, di mana saya sharekan daripada skrin handphone sebab CapCut ni kat handphone kan. Dan satu skrin lagi adalah macam mana you nak tengok jari, sebab sometimes saya kena gerak-gerakkan jari saya. So kalau saya tak share skrin daripada tu, mungkin you tak nampak. Alright. Tak boleh Okay. Okay, so ini interface untuk CapCut. So seperti yang saya bagi tahu tadi, selain pada nota yang you boleh rujuk melalui slide saya tadi tu, dekat CapCut ini juga dah ada tutorial-tutorial yang you boleh rujuk. Cara dia dekat atas tu ada simbol tanda soal. So you klik pada simbol tanda soal tu, so dia ada senarai tutorial-tutorial yang you boleh rujuk. Sebab sometimes yelah attend live ni selama sejam lebih ni memang tak cukup lah kan. Jadi mungkinlah bila you free, you nak try sendiri dan lupa macam mana apa yang saya ajar, you boleh rujuk pada tutorial yang disediakan. Okay, so ini adalah interface dia. So saya ada banyak kat bawah ni sebab saya dah ada banyak video yang saya dah buat. Okay, kalau you all yang tak pernah buat guna CapCut, mungkin bawah ni kosong. So you all nanti ada 2 option So kat atas ni new project. New project ni adalah kalau kita nak buat editing kita secara manually. Okay. Dan yang kat bawah, kalau you nak menggunakan template. Tapi template ni pada saya tunjukkan dulu guna template. So ini adalah project kita yang pertama. So banyak template-template ni adalah lebih pada template untuk TikTok lah. Siapa ada TikTok? Saya terkejut hari tu bila saya
buat kursus dengan KK Betong. So most of the participant adalah pelajar poli. So saya ingatkan pelajar poli ni youngsters kan, dan diorang ada TikTok lah kan. So saya terkejut bila diorang kata diorang tak ada TikTok. Saya pun ada TikTok, you all tak ada TikTok macam tu kan. So tak apalah, bukan nak kata ada TikTok ni hebat, tidak. So kita terkejut sebab kita ingatkan TikTokers adalah di kalangan youngsters. So kat sini you tengok template, ada banyak templates. So let's say lah saya ambil satu beats lah contohnya, saya ambil satu sampel, saya ambil yang atas sekali 3D zoom ni. Okay, katakanlah kita suka dengan template ni, so just klik use template. Okay, kemudian dia minta kita upload beberapa gambar. Okay, so saya dah sediakan gambar, beberapa gambar artis Korea yang handsome ni. 2 gambar dia suruh masukkan. So ada template yang suruh masukkan 2, ada minta 3, ada minta 4, depends pada template. So mungkin ada lagging sikit lah paparan saya tu sebab dia 2 kali stream kan. Saya pergi kat Google Meet, daripada Google Meet masuk ke StreamYard. So mungkin ada sedikit lagging kat situ. So dalam template ni maksudnya dia dah ada efek semua dah masukkan, lagu-lagu pun dah ada, even ada logo kat atas. Okay, tak apa. Kita boleh buang logo nanti kemudian. Bila kita tekan export, dekat bawah ni dia ada option. Okay, nampak 2K, 4K. Sebab hari tu saya memang pilih. Saya akan ambil format yang paling besar. Sebab kita nak gambar kita cantik lah kan. So, paling besar. Kemudian okay. Dan kemudian tadi saya kata dia ada watermark atas tu kan, CapCut warna putih dia wash out macam tu. So saya tak naklah ada watermark. So saya akan export without watermark. Okay, dalam tempoh exporting, jangan pergi buka WhatsApp, pergi buka IG, buka benda lain. Biarkan dia bekerja. Okay. Kemudian bila dah siap, dia akan terus ke TikTok. Sebab saya ada akaun TikTok yang saya dah linkkan dengan CapCut. Tapi kalau you tak ada tag TikTok, tak ada masalah. Okay. Let's say, you tak suka dengan lagu dia, you boleh tekan add sound untuk letak lagu lain. Okay, tapi sebabnya saya punya TikTok ni adalah TikTok for business, jadi saya punya sound saya terhad kepada commercial sound saja. So mungkin kalau you adalah pengguna TikTok personal, so ada option-option lain menggunakan lagu-lagu yang tengah trending. So macam saya tak boleh akses kepada lagu-lagu trending sebab saya dah setkan saya punya TikTok sebagai business account. Okay, and then ni adalah TikTok ni bukan CapCut, ini dah TikTok. So dalam TikTok ni you bolehlah edit menggunakan editing dalam TikTok. And then tekan next. And then upload lah. Okay, itu kalau you nak gunakan template. For those yang tadi saya kata dia tak ada TikTok dan tak berminat pun, tak merancang pun nak jadi TikTokers, don't worry, apa yang kita dah buat CapCut export tadi, kalau you cari dekat gallery, dia memang ada. Dia tak semestinya you upload dekat TikTok. Cumanya kalau you nak upload dekat YouTube, dekat Facebook, you boleh download manually lah. Boleh upload manually. Maksudnya tidak melalui TikTok. Boleh, tak ada masalah. Okay, sebab dia dah export. Okay, itu adalah kalau kita gunakan template. Okay, so nanti you explore lah. So saya tak nak explore saya satu banyak kan, habis masa kat sini saja. Sebab template ni sangat mudah, sangat simple. Okay, so saya lebih kepada nak ajar you macam mana nak edit secara manually. Sebab yang manually inilah yang ramai tak pandai, tak berapa reti. Tahu tapi tak berapa reti lah. Sebab ada banyak juga apps yang dia very basic. Maksudnya you masukkan gambar, dia compile macam template lah. Dia compile, masukkan lagu pun mungkin you boleh pilih manually. Tapi you tak boleh adjust size tulisan, tak boleh. Dia very terhad. Tapi CapCut ni tak, kita boleh adjust. So tadi aktiviti pertama. So aktiviti kedua adalah aktiviti 6. So aktiviti 6 ni macam ni, saya tunjukkan dulu Okay.
Ni very simple saja, di mana pelajar ini pelajar saya. Pelajar ini dia lompat ke atas, bila dia nak turun, dia dah turun dekat parking lot. Okay, lompat naik ke atas kat library, bila nak turun kita terus cut, kita ambil pula scene dekat scene lain. So ini adalah antara yang tengah viral juga sekarang lah, gambar raya kan. Mula-mula pakai baju biasa, lepas tu dia tumbuk ke, dia sepak ke, tiba-tiba dah baju raya. So ini konsep yang samalah, kita hanya cut. Okay, so cut adalah editing yang paling basic dalam apa-apa saja apps. Okay, so macam mana kita nak buat? Okay, first tambah projek. Maksudnya bila kita nak buat projek, kita kena klik new project lah. So klik tambah. Okay, dan dia akan minta kita masukkan apa video ataupun gambar yang kita nak jadikan bahan kita untuk diedit kan. So first saya akan ambil 1, 2. Okay, kalau you nak buat satu pun tak ada masalah. Okay, tak apalah, saya masukkan 1 dulu. 1, okay, kemudian add. Okay, so you nampak dia pun berlakon juga ni. Dia tengok kiri kanan, and then baru dia lompat dan jatuh. Tapi saya tak nak masukkan scene yang dia jatuh. Saya nak ambil scene dia lompat saja. So kena buat dengan perlahan-lahan lompat, tengok lutut sampai ke atas. Sampai sini, okey. Dah stop. Sebab kita nak buang. Okey. So dekat sini, okey. You tengok saya punya screen Sekarang ni bila saya tak pilih mana-mana klip, dia tak ada apa-apa. Bila saya klik pada gambar library, nampak ada putih yang membaluti, melingkari klip ni. Sekali lagi, so sekarang ni saya tak pilih. So bila saya pilih library, so nampak dia putih. So okay, so maksudnya dia dipilih, selected. Okay, kemudian yang garisan putih macam tiang tu, so dia macam cursor lah, kita punya timeline punya cursor. Okay, so saya ulang sekali lagi. Sebabnya cursor ni penting sebab kita nak tanda dia, kita nak bagi tahu kita nak dia potong kat situ. So kita pilih, dan perasan kat bawah ni menu. So bila saya klik pilih menu kat sini berubah. Okay, saya pilih dekat sini dah berubah. Semula saya pilih menu kat sini berubah. So nampak tak perkataan split kat bawah sekali sebelah kiri. So split adalah terms yang digunakan dalam CapCut untuk cut. Okay, so cut. So sekarang ni you perasan kita ada 2 klip. Okay, kalau tadi, okay, saya undo Sekarang ni satu je, seketul besar. So bila saya dah split, dia dah jadi 2 keping. Macam 2 keping kain yang kita sekeping kain, kita dah gunting dah jadi 2 keping kain. Okay, macam tu. Kalau you rasa, kecilnya Puan Nana, jari saya gemuk, macam mana nak touch? Tak boleh kan? Jari gemuk. Okay, gunakan jari, just besarkan. Macam kita zoom in, zoom out. So dia tak akan efek pemasa. Dia hanyalah untuk kita besarkan saja supaya lebih mudah untuk kita pilih. Okay, macam ni je. Okay. So yang mana kita nak buang? Of course yang belakang, sebab yang belakang ni dia dah mula jatuh. So kita pilih yang bawah, yang belakang ni, dan nampak tak ada tanda simbol macam tong sampah, delete. Okay, dah selesai satu. So dia baru naik. Then dia nak turun pula. Nampak tambah kat sini, tambah. Sini Tambah ni adalah untuk kita tambah klip sebelah dia, sebelah library. So tambah. So kat sini nanti you nampak dekat album ada option video dan juga foto. Kalau you punya bahan tu dalam bentuk foto, you ambil foto lah. Kalau dalam bentuk video, ambil video. Itu album, maksudnya benda bahan yang ada dalam kita punya storage dalam handphone. Dan satu lagi adalah stock video. Stock video ni adalah video ataupun gambar yang memang provided ataupun template yang disediakan oleh CapCut. So ini adalah stock video tapi tak banyak pilihan. So kat sini adalah benda yang antara tak berapa nak best sangat dekat CapCut. Okay, tapi boleh digunakan.
Okey, sekarang ni kita nak pilih album. Masih lagi dekat video dan kita nak pilih dia jatuh jatuh dekat, bukan jatuh, turun dekat parking lot. And then pilih and then klik add. Okay, kita play kat sini, kita bawa je. Sekarang si Aiman ni dia tengah ready. Okay, dia tengah naik. Kita perhatikan naik. Okey, dah nak turun. Okey, stop kat situ. Sama juga macam tadi, klik pada klip ini. Ada sebelah kiri split, tekan split. And then yang mana kita nak buat sekarang ni, dah dekat parking lot ni dah ada 2 klip Satu ke dua? Of course lah kita nak buang yang satu sebab yang satu dia tengah naik. Okay, so kita delete. So sekarang ada 2 scene saja, 2 klip saja. Dia naik daripada library, dia turun dekat parking lot dan dia terpinga-pinga, di mana aku? Macam tu. Okay. Kemudian, bila kita buat editing ni, kita memang kena banyak berimajinasi. Dan dia banyak membuang masa lah sebenarnya. Okay. Cuba you tengok sekali lagi. Jarak antara kamera dengan Aiman, jarak dia macam ni. Nampak Aiman tu besar. Tapi bila dekat parking lot, jarak tu lebih jauh. So saya nak jarak antara di library dan juga parking lot ni, jarak dia lebih kurang sama. So macam mana? Saya nak zoom besarkan gambar ni supaya dia lebih sama jarak macam ni. So macam mana saya nak buat? So saya klik pada, make sure yang sekarang yang dipilih adalah parking lot. And then dekat screen ni, tengok jari saya you besarkan. You boleh kecilkan, you boleh besarkan. Okay, agak-agak lah. Tengok balik. You boleh rujuk semula. Masih tak cukup besar. Then you besarkan lagi. Okay, dalam editing, dalam apa-apa bidang kreatif, dia tak ada benda yang salah ataupun betul pada saya. Dia creativity, arts is subjektif kan. Cumanya walaupun dia art is subjektif, tapi you kena terima jugalah pendapat orang bila orang tegur, ni kalau tambah ni cantik, kalau buat macam ni lebih bagus. Kena terima juga pendapat orang. Sebab at the end yang nak tengok video kita, nak tengok hasil kerja kita, bukan kita seorang, orang lain. Jadi kena terima jugalah teguran orang. Tapi kalau you rasa apa yang you buat lagi betul, tak apalah, teruskanlah. Okay, so bila dah siap, selesai. Okay, so kat belakang ni dia ada sedikit macam nak kata watermark, something like that lah, CapCut. Tapi boleh dibuang. Tak ada masalah, you tak suka lah. Saya tak suka orang tahu saya guna CapCut. Saya tak suka orang tahu saya guna apps apa untuk edit. So you klik saja dekat ending ni and then delete. Selesai. Okay, dan dah siap lah you punya ni. Dah siap, nanti bolehlah lepas ni buat lah kan. Jadi ada orang kan yang sekarang ni tengah trend lah. Dia cakap, nak tukar baju lah. Saja buat macam ni, dia halakan tangan dia dekat kamera kan. Macam tu, nak tukar baju lah. Macam ni. Lepas tu, come dengan baju baru. Tak cantik lah baju ni. Dia pun sekali lagi, baju lain pula. So, konsep dia sama. Konsep yang sama. Macam ni Okay. So bila kita dah siap, katakan ini je yang kita nak buat, kita tak nak buat benda lain. Ini saja. Jadi dekat sini nampak tak, kat bahagian atas sekali nampak 1080p. So by default CapCut memang akan bagi 1080p sebagai kita punya quality exporting kita. Tetapi kalau kita rasa kita nak go for 2K, 4K, just slide saja. Sini boleh slide saja. Tapi janganlah pergi bawah daripada tu sebab 720 dengan kualiti handphone dan juga kualiti screen TV, laptop, PC tak berbaloi. So pergi pada kualiti yang paling tinggi. Dekat frame rate saya kekalkan dengan 30. Sebab apa? Malaysian gunakan sistem TV lah, PAL. Tapi ada juga option dekat TV NTSC. Kalau PAL dia adalah 25
25 frame per second. 25 frame dalam tempoh 1 saat. Tetapi untuk NTSC adalah 30 frame per second. So itu adalah yang standard. Jadi maksudnya semakin tinggi dia punya frame rate, semakin smooth. Tapi saya tak pernah cuba untuk naikkan frame rate ni ke 50 atau 60 sebab saya takut dia tak supported by sistem TV ataupun sistem screen kita. Jadi saya kekalkan saja dengan 30. Okay, satu lagi, you tengok dengan 2K, 4K, file saya ni size estimated file size saya adalah 17 MB. Kalau tadi by default 1080 adalah 13 MB. Maksudnya semakin besar resolution yang kita pilih, jadi semakin besar jugalah file kita. So kalau file beberapa saat mungkin tak terasa, tapi kalau you buat editing sampai 10 minit macam tu, you akan terasa macam mana space yang digunakan untuk export video tu. Okay, so bila you dah pilih kat sini, you nampak tak simbol anak panah kat atas tu, kat sebelah dia. So itu tekan saja. So exporting. Jangan pergi buka WhatsApp, jangan buka apa-apa. Biar tunggu dia sampai dia siap. Then ready to share. So you boleh share je. Kat atas ni memang di by default TikTok lah. So you boleh share. Kalau katakan just nak share dekat WhatsApp family, boleh kat Facebook, Instagram ataupun other. Okay, boleh pilih. Right? Okay. Selesai untuk projek kedua. Dah nak kat pukul 11. Okay, dan selesai Okay, tak apa. Kalau you rasa Puan Hana ni laju sangat mengajarkan, tak sempat kita nak follow. So don't worry, sebab kita live dekat FB, jadi selepas sesi live ini, sepanjang tempoh apa yang direkodkan sepanjang tempoh kita ber-live pada hari ini, you boleh akses semula. Jadi boleh akses, katakan nanti malam free nak tengok balik, boleh tengok Okey, itu adalah aktiviti yang kedua. Aktiviti yang terakhir kita adalah yang ini, menggunakan material daripada aktiviti satu. Kenapa tak ikut turutan? Sebab masa saya buat material ni, saya buat je lah apa yang saya nak buat. Bila dah complete bahan-bahan saya rasa yang 4 ni kena dulu sebab dia paling basic. Kemudian yang 6 ni kena nombor 2 sebab dia macam advance sikit. Kemudian aktiviti 1 ni baru lebih advance, yang you kena follow lah. Okay, aktiviti 1 ni dia lebih hardcore, so tolong pay attention. Okay, saya play dulu supaya you dapat gambaran apa hasil daripada editing yang kita buat. Okay, so dia lebih pada intro lah macam mana kita nak buat intro. So jangan tanya saya, Puan Hana macam mana nak buat keluar asap tu. Saya pun tak gerti sebab nak keluar asap tu gunakan perisian lain, gunakan mungkin After Effects, mungkin Flash macam tu. Saya pun tak gerti sangat yang tu. Tapi apa yang saya buat adalah saya dapatkan sumber-sumber ni daripada YouTube. You boleh Google, boleh search dekat YouTube intro template copyright free. Sebab copyright free ni maksudnya dan biasanya owner tu memang dia dah mention lah dekat description ke mana bahawa konten yang dia share dekat YouTube tu boleh digunakan for free untuk user, bagi tujuan education dan sebagainya, dibagi. So kalau yang tak berapa jelas sama ada dibagi atau tak bagi, you mungkin boleh email ataupun drop komen supaya owner tu bagi keizinan lah. Saya rasa itu lebih baik. Sebab apa? Sebab kita menggunakan bahan orang lain, hasil kerja orang lain sebagai hasil kerja kita. So kita kena make sure yang hasil kerja itu memang dia bagi halal untuk kita gunakan. Okay, so macam yang saya share dalam channel saya, memang dia bagi kita gunakan untuk tujuan education. Okay, sebab kenapa? Sebab bila kita guna, mungkinlah kita akan share juga sebagai kita punya intro, kita punya channel dan sebagainya. Jadi kita tak nak ada isu-isu copyright, dia saman dan sebagainya. Kita tak nak isu-isu macam tu. Okay, tak keluar kejap. Right.
Okey. So apa yang kita nak buat adalah kita akan masukkan satu video, saya cerita dulu. Saya masukkan video yang memang saya dah bagi. Kemudian kita akan letakkan logo. So logo ni saya prefer logo PNG sebab bila PNG dia logo yang tak ada background apa-apa, jadi lebih senang untuk kita berkarya lah pada saya. Dan logo ini 2 kali saya masukkan. Nanti saya akan terangkan kenapa 2 kali. Okay, kemudian kat bawah ni kita ada sound. So sound ni adalah daripada sound asal video Purple ni, tetapi saya extract video. Ada sebab, saya akan ceritakan nanti. And then nanti kat sini, kat sini ending ni saya akan buang. Okay? So sampaikanlah sebab kita nak buat projek bersama-sama. Jadi macam biasa bila kita nak mulakan projek baru, kita tekan new project. Okay. So bahan kita, sekejap saya tak ingat yang satu bukan. Okey, bahan kita yang ni sebenarnya apabila you ambil bahan-bahan yang saya kata copyright free ataupun royalty free ni, bila you tengok sebenarnya bila you tengok you dah boleh berangan dulu sebenarnya. Kalau aku ambil ni hasil dia agak-agak macam mana, boleh berangan dahulu. Ataupun kalau tak ada idea lagi, download je dulu and then mesti kena berangan. Sebab kalau you tak berangan, macam mana you nak tahu apa yang you nak buat? Kan? So macam saya, bila saya ambil ni, saya dah berangan, oh nanti bila asap tu dah habis melingkari yang putih, yang hijau tu, akan keluar logo. Lepas tu boom, akan keluar logo besar. Macam itulah saya punya imajinasi. Okay, so kita tengok macam ni. Saya rasa kalau saya letak logo di kawasan warna hijau tu terlalu kecil, saya rasa lah. Jadi apa yang saya nak buat supaya logo tu nampak lebih besar, jadi dekat sini, dekat atas skrin yang atas ni saya akan besarkan sedikit. Make sure pilih dulu dekat layer ni you pilih, and then kat sini baru you boleh besarkan. Gunakan jari untuk besarkan, ikutlah besar sesedap rasa. Okay. Kemudian bila masa pula nak letak logo, so you scroll bayangkan asap putih ni dah keluar. Okay, sorry. Step dia salah. Sorry okay, boleh tak saya delete? Tak payahlah, saya buat ni project, sorry. Okay, ni project. Maafkan saya insan biasa. So saya pergi dulu dekat stop video. So saya akan ambil putih. Nanti saya akan explain kenapa step tadi salah sikit sebenarnya. Okay, saya akan ambil yang putih. Kenapa yang putih? Sebab logo saya tulisan di warna hitam. Jadi kalau kita pilih warna hitam kan tak nampaklah pula tulisan kementerian mana, jabatan mana kan. So saya ambil background putih. So ini je pilihan yang ada kat CapCut. Dia tak ada warna pink, tak ada warna biru, tak ada warna oranye, tak ada. Ini sahaja pilihan. So terimalah. Take it or leave it lah dia kata kan. So saya ambil warna putih. Okay. Kemudian kita nak masukkan layer. Kita tak nak tambah sebelah. Tadi saya ajar tambah sebelah. Ini tak. Kita nak tambah di bawah putih. So nak ditambah di bawah, nak tambah video di bawah putih, kita tak boleh tekan simbol tambah macam tadi. Kita kena klik, nampak tak kat bawah ni? Ada perkataan overlay. Overlay, ikon kelima. Klik overlay, add overlay. Dekat sini baru kita pilih yang tadi. Okay, video purple. Saya panggil dia video purple lah, senang kan? Okay. Okay. Saya nak putih ini, dia punya duration, tempoh masa dia sama macam duration purple. So macam mana saya nak buat? Okay, klik putih. Klik bila klik you akan nampak ada putih yang melingkari warna putih. So daripada bucu ni sebelah kanan, you tarik. Bawa je, tekan, tarik. Tekan, tarik. Tekan. Bila dah sama
dengan yang warna purple tu sometimes dia akan ada gegaran, vibration dekat you punya handphone. You akan rasa tau. Saya tak tahulah nak rasa handphone you sebab saya rasa handphone saya kan. So sekarang ni dia dah sama antara putih dan juga purple. Okay. Kemudian tujuan saya kenapa macam ni sebab saya nak ajar gunakan chroma key. Chroma key ni kalau siapa pandai buat ni ala-ala hebat jugalah, ala-ala filem Hollywood jugalah. So chroma key ni asal usul dia adalah dia memang gunakan green screen. Latar belakang dia green screen. Nanti you boleh Google green screen Superman, green screen untuk Spiderman. So akan adalah gambar-gambar studio semasa mereka buat rakaman filem tersebut. So memang gunakan green screen. Dia tak gunakan warna biru, dia tak gunakan warna pink, tidak. Okay. Tetapi bila era digital macam ni, actually untuk chroma key kita boleh gunakan warna-warna lain. Kita boleh je gunakan warna pink, warna biru, warna apa lagi? Warna oranye boleh. Tetapi kebanyakan content creator dia masih kekalkan dengan warna hijau sebab senang, mudah difahami, chroma key hijau. Macam tu So you boleh set up green screen tu kat rumah, dekat tempat kerja. Sediakan satu tempat green screen ni you boleh cat dinding, boleh gunakan kain. Even kalau sekarang ni ada kan yang macam pop up bulat macam tu yang you boleh stand dekat kerusi. So macam-macam asalkan hijau. Okay. So saya nak gunakan green screen, apply green screen pada video purple. So saya kena pilih video purple. Bila saya pilih video purple, saya nampak tak dekat layer video purple ni ada putih. So maksudnya dia aktif, dia telah dipilih. So kat bawah ni bila you dah pilih, kalau saya tak pilih nampak tak dia overlay. Bila saya dah pilih purple, dekat bawah ni option dia dah berubah. So you cari je kat tepi ni, cari perkataan chroma key. CHROMA KEY. So chroma key. Okay. So first of all kita kena color picker. Kita kena bagi tahu dia yang kita pilih adalah warna hijau. So you move around lah. Kalau you salah pilih jadi warna purple. So saya nak warna putih. So saya bawa dia ke tengah-tengah supaya dia tahu chroma key yang kita nak buat adalah based on warna hijau. Okay. Kemudian pilih pula sebelah dia intensity. So kat sini ada slider kan. So you perasan tak bila saya dah gerakkan sedikit, warna hijau tu semakin berkurangan dan diganti dengan putih. So putih itu sebenarnya putih apa? Putih itu sebenarnya datang daripada background putih yang mula-mula tadi kita masukkan. Kalau yang tadi mula-mula you masukkan pilih warna hitam, so dia akan jadi warna hitam lah. Okay, tapi kerana saya pilih warna putih, that's why dia keluar warna putih. Jadi bawa slider ni sampai semua hijau tu hilang. So mungkin dalam 30. Okay, so saya rasa 30 is okay. Kemudian klik je tanda right. Okay, jadi dekat video purple you nampak warna hijau, tapi dekat screen you nampak putih. So maksudnya kita telah berjaya membuang hijau tu daripada video purple. Okay. Dah selesai satu cerita. Satu cerita lagi. Okay. Kita nak masukkan pula logo. So kita bayangkan logo ni akan muncul apabila kita tengok asap ni mula melingkari membentuk bulatan. So bila dia dah agak-agak separuh, pada masa ini logo akan kelihatan sedikit demi sedikit. Macam tu. Berangan. Okay. So macam mana saya nak, contohnya katakan you dah tertekan dah keluar macam ni. Puan Ana, saya punya video purple kat mana? Tak jumpa layer. Dekat atas screen ni nampak kan warna purple, tapi dekat layer ni tak nampak purple. Layer tu tak nampak. Actually, that's why ini adalah antara yang kurang best sikit lah tentang CapCut, sebab dia boleh multi layer, tapi dia hanya boleh appear satu atau dua layer saja. Lepas tu dia akan hidden kan. Actually ada. You nampak tak di atas warna putih tu
ada satu line berwarna merah. So warna merah itu adalah layer video purple yang telah dihiddenkan. Okay, and then dia tanda kat mana video purple tu bermula dengan ada balloon kat situ. So you just double click balloon tu. So klik balloon tu dah adalah balik. Okay, jangan panik ya. So, sebab saya pun panik juga masa mula-mula try CapCut sebab saya dah biasa gunakan apps lain. So bila saya guna CapCut, saya macam kita tak familiar dengan interface dia, kata kat mana ni tadi ada, lepas tu hilang. So saya rasa saya mengambil masa hampir sebulan, 2 bulan kot baru saya faham sepenuhnya tentang CapCut ni. Okay. Jadi sekarang ni kita berangan, okay. Sekarang ni bila macam ni, saya nak, bila saya dah bawa kat sini, saya nak tambah. Kalau kita nak tambah kat bawah, kena ikon apa? Menu apa kita kena tekan? Overlay. So agak-agak bila dia dah pusing separuh, kita cari kat bawah ni overlay. Ada tak overlay? Tak ada. Kenapa tak ada? Sebab yang aktif adalah layer purple. So kita tak nak aktifkan layer purple. Klik je kat luar, baru ada overlay. Nampak tak dia tricky sikit kat situ. So klik add overlay dan kita nak cari logo. Logo kita dalam bentuk PNG. So PNG maksudnya dia adalah foto. So klik pada foto ke atas. Okay, video tadi sebelah kiri, foto sebelah kanan So cari logo. Okay, ambil logo ni dah tambah. Is it? Okay. So logo ni bila kita masukkan, nampak dia dah penuh screen tu. So kita nak logo ni, dia size dia muat dalam bulatan. Jadi make sure yang dipilih adalah logo. So nampaknya bila saya pilih logo, dia ada putih keliling tu. And then dekat sini kat atas screen ni, kita kecikkan. Guna tengok jari saya, kecikkan supaya agak-agak lah. Lepas tu you kena alih-alihkan juga slider sebab you nak kecilkan. Okey, tadi saya rasa saya tertinggal satu step. Okey, ni dia boleh je go back kan. Go back, go stand macam tu lah. So tadi saya kata saya nak, sebab saya rasa yang bulatan tu dia terlalu kecil. Logo saya terlalu kecil, tak nampak pula tulisan tu. Jadi saya nak besarkan sedikit. Lagi pula, you nampak tak? Dalam video purple tu, di luar dia nampak putih. Di luar dia tu nampak putih. Kenapa? Sebab putih itu adalah daripada layer putih tu. So kita nak besarkan sedikit video purple ni supaya bulatan tu lebih besar. Okay, adjust lah macam mana yang you rasa you suka. Okay, so agak-agak macam tu. Even kalau masih pusing, masa dibesarkan atau kecilkan, nampak kan ada macam atas bawah kiri kanan tu ada macam tiang-tiang kan. So itu ada macam satu guideline lah kat mana dia punya center. Okay, so apabila you rasa macam tu, make sure logo you masuk dalam bulatan. So bila macam ni saya rasa okey lah, saya suka. Okay, bila buat editing ni kita kena buat dengan bunyi sekali baru kita ada feel. So saya play ya. Okay, dia macam ni Okay, let's say okay, tadi macam ni Kalau kata bulatan ni kan ada kat sini. So kita nak logo ni terus sampai habis. So kita nak sama dengan putih. Jadi bila kita tarik, bila dah sampai dengan putih, you akan rasa vibration. So bila vibration maksudnya dia dah sama. Okay, saya play sekali lagi. Mungkin saya akan naikkan sedikit volume supaya semula-semula. Okey, dah cantik dah. Tapi kan kalau you dengar lagu tu elok-elok, dia ada dekat hujung tu dia ada rasa
gegegem, macam satu yang lebih gegak gempita. Jadi kalau kita punya video tu sekadar bulat gegegem pun sama, dia macam kurang perisa. Okey, saya ulang dia ada gegegem tapi macam tu je logo. Jadi saya rasa kurang menarik. Jadi apa yang saya nak buat, saya nak video logo tu dia pun akan, bila dah habis satu bulatan, bila gegegem, video tu pun akan boom macam tu. Jadi untuk buat macam tu kita kena ada cut-cut sikit lah. Okay. Jadi saya nak macam ni. Bila dia dah habis satu bulatan, that's it. Selesai sudah video ni. Sikit. Okay. Tapi kalau saya potong video purple tu, apa yang berlaku, dia punya lagu pun akan terpotong lah, akan terpotong dan terbuang. Sedangkan saya nak lagu dia berbumung tu. Tapi video dia macam dalam air kopi, dia ada kopi dan gula kan, kopi dan gula dan air. So saya nak pisahkan. Saya nak pisahkan kopi dengan gula dengan air menjadi 3 benda yang berasingan, seperti seolah-olah dia tak digabungkan lagi. Jadi saya tak boleh split, cut and delete terus. Sebab bila saya split, cut dan delete, lagu yang kita nak tu pun akan terbuang. So apa yang perlu saya lakukan adalah saya kena extract audio. Maksudnya saya asingkan antara audio dan juga video daripada purple tu. Okay, boleh faham Okay, klik video purple. Kemudian dekat bawah ni you cari option extract audio. Jumpa extract audio. Klik saja extract audio. Okay, dia akan bekerja sekejap. Okay, audio extracted. So apa yang berlaku? Video dan audio ni telah terpisah. Jadi, okay. Saya dah keluarkan balik purple. Ni antara yang dia ada. Okay. So kita cuba play sampai sini, sampai kita nak cut. Okay, ulang Okay, let's say lah sampai sini. Okay, sampai sini saya klik pada video purple dan saya split untuk cut. Dan saya ambil yang hujung, saya delete. Jadi apa yang berlaku? Okay. Tapi logo tu tak boom macam tu kan, dia tak boom. So apa yang saya kena buat? Dekat logo ni pun saya kena split, jadikan dia 2 logo yang berbeza. So saya klik pada yang purple sebab saya nak tahu kat mana dia punya ending dia, supaya kat mana ending dia adalah tempat untuk split logo. So pilih logo pula and then split. Jadi logo ni dah ada jadi 2. Okay, daripada sekeping kain jadi potong jadi 2 keping kain. Jadi pada logo yang kat belakang ni, apa yang saya nak buat, saya nak besarkan dia lah sebab kita nak dia boom macam tu. Okay. Okay, kita cuba play sekali lagi. Okay, dah okey lah kan? Gambaran tu dah ada. Tetapi dia macam tak cukup rencah lagi. Masih ada yang hambar. Kita tengok
bila kat sini dia dah asap tu dah melingkari, logo tu dia muncul gitu. Muncul kejung, muncul. Sedangkan kita nak bila asap tu dia keluar, dia melingkari, logo ni akan keluar perlahan-lahan. Macam tu. Jadi, klik pada logo. Yang pertama, kita nak letak animation. Supaya dia tak adalah terkejut. Dia akan muncul secara perlahan-lahan. Okay, klik pada animation. So, dia ada option lah in, out, combo. So, sekarang ni kita nak ambil option in sebab dia baru nak masuk. Okay, dalam in, ada banyak lagi pilihan animation yang you boleh pilih. Okay, you boleh try and error lah yang mana-mana. Banyak pilihan ni. Saya pun tak nak pilih, nak try and error setiap satu. Nanti habis masa kita kat situ. So, saya akan ambil saja fade in. Okay, bila you pilih, okay, sekarang ni none Bila saya pilih fade in, nampak kat bawah ni 0.5S. 0.5S ni adalah 0.5 second. Jadi, semakin banyak nilai second, okay, let's say saya ambil 2 second, jadi dia semakin perlahan. Okay. Try dulu 2 second. Kalau rasa terlalu slow, mungkin kita adjust Play. Semula. Saya rasa okay. Better daripada tadi. Mula-mula tadi terus tempek macam tu kan. Okay. Then, bila kat sini, yang untuk logo kedua pula, cededung macam tu kan. Tapi logo ni keluar tempek macam tu juga. Jadi kita nak tambah animation, nak bagi perencah sikit lagi kat dia. So, klik pada logo kedua, klik pada animation, and then ambil in juga sebab kita nak dia in. And then, nak guna apa? So, sebab kita nak dia zoom, boom macam tu kan. So, saya akan ambil zoom. Zoom 2. Nampak? So, ini pun sama. Bila kita dah pilih animation, kat sini ada dia punya tempo lah, duration. So, kita boleh pilih. Saya tak nak guna 0.5 tu terlalu kejam sangat. So, saya akan gunakan 1. Mungkin 1.5. You nak guna berapa-berapa pun terpulang tau. Dia macam kita masak lah kan. Masukkan garam dan gula secukup rasa. Jadi secukup rasa tu lidah awak dengan lidah saya berbeza. So sama juga dengan animation. Berapa second yang you nak letak, it's up to you. Okay, kalau saya 1.5, okay, try. Kan bila lagu pun dia macam terkejut, logo tu pun keluar dengan cara yang terkejut macam tu. Barulah macam cantik sikit kan. So ending ni, okay, nanti saya ajar sikit lagi. Dia sudah apa. So insyaAllah kita akan berakhir pada 11.30 mungkin. Paling lambatlah 11.30 ya. Okay, kita try play sekali lagi. Okay. Let's say bila dia habis macam ni kan. Let's say you nak logo ni bila dah hujung-hujung dia pun akan fade out. Maksudnya dia akan perlahan-lahan hilang. So kita klik sekali lagi pada logo kedua, klik pada animation, ambil out. Dan kita fade out. Tadi fade in, kita fade out So fade out kita sikit sajalah 0.5. Sebab you nampak tak bila kita masukkan fade in, fade out, dia macam ada sedikit color dekat sini. Okay, kat ujung tu. So kita play. So dia fade out. Perlahan-lahan membawa diri. Okay, dah siap dah ni sebenarnya. Dah siap. Cuma tambah sikit lagi. Okay, sebab saya nak ajar tag. Sebab yang saya dah ajar kat sini dia tak ada tags kan. Jadi ala-ala kita tambah sikit lagi. So kita tak nak ada CapCut kat belakang ni sebab kita tak nak tahu orang tahu kita gunakan apa. So klik pada ending dan kita tekan delete. So apa yang saya nak buat, kita nak buat ending kita sendiri. So bila kita ada
konten yang kita rasa kita nak. Yelah, kalau macam kita tengok majalah 3, buletin utama, meletup, apa lagi drama 7 Hari Mencintaimu. So dia punya mula-mula sebelum cerita ataupun rancangan tu bermula, dia ada intro kan. So intro tu setiap minggu atau setiap hari bila program tu on air, dia adalah intro yang sama, dia tak berubah-ubah. So untuk menjadi seorang content creator yang bagus pada saya, you kena ada intro yang sama untuk setiap content you supaya itu adalah your trademark. Bila orang tengok intro tu, orang tahu, oh ini adalah Siti punya content, oh ini adalah Fatimah punya content, ini adalah Abu punya channel, macam tu. Dan sama juga dengan ending. So ending pun sama jugalah kalau kita tengok drama ke apa kan, dia ada ending kan. Jadi in between cerita tu nanti you isilah. Saya akan macam saya akan buat satu saya punya template. Bila saya nak buat yang lain, ada konten lain, saya akan duplicate saja. So kat tengah-tengah saja saya ubah letak konten-konten baru. Yang depan dengan belakang benda yang sama. Okey, dekat ending ni saya akan jangan tekan tambah ending. Kalau tekan tambah ending, dia akan keluar balik CapCut tu. Kita dah buang tadi, muncul balik. Apa yang kita nak buat adalah kita tekan tambah. So bila tekan tambah, kita akan tambah satu gambar ataupun video lain. So saya sebab ni ending kan, saya prefer warna hitam saja. Mungkin sebab saya ni orang yang membosankan, jadi saya memang pilihan saya hitam dan putih. So letak hitam. So hitam, nampak hitam dia tak ada apa-apa. So dekat sini, bila ending, kita nak letak kita sendirilah. So you tekan pada teks, ada dua option yang utama. Satu adalah text template, satu adalah add text. Saya akan ajar dulu gunakan text template. Okay, dalam text template ni dia dah ada template-template yang menarik, tapi samalah, dia menarik tapi you kena berimajinasi lah untuk fikirkan adakah template ini sesuai dengan you punya tema you, ataupun bila guna template ni apa nak ubah, sesuai tak. Contohnya saya gunakan yang trending ni, katakan Marhaban Ya Ramadan. Okay, dia cantik sebab dia gunakan ada bintang-bintang kan. Tapi kalau konten you adalah tentang hard rock, hard rock, heavy metal, sesuai ke letakkan bintang-bintang ni? Tak sesuai kan. That's why saya kata pilih template-template yang sesuai dengan konten you ataupun your channel punya konten tu. Okay, tapi okay, dalam kita gunakanlah yang ni sebagai contoh Marhaban Ya Ramadan, kita nak ubah kepada Salam Aidilfitri. Dan you kena tengok dia ada 2 layer tapi dalam grup yang sama. Tengok pada tulisan. 2 layer, maksudnya 2 layer lah. Marhaban Ya satu, Ramadan satu. Dan dia berada, maksudnya dia tulisan yang sama. Okay, kita double klik pada tulisan tu. Exactly kena klik pada tulisan tu. And then nampak tak Marhaban Ya Ramadan ni dalam 2 layer. So kita delete saja, tekan backspace. Katakan kita nak buat Salam Aidilfitri. Okay, walaupun saya dah tulis dalam huruf kecil, tapi yang appear kat situ adalah huruf besar sebab template dia macam tu, Aidilfitri. Okay. Nampak walaupun saya gunakan sebaris, bila dah lebih daripada petak, dia turun ke bawah kan. So katakanlah saya nak buat Salam Aidilfitri Selamat Hari Raya. Apa dia yang akan jadi? Selamat Hari Raya. Boleh tak? Boleh, tapi tulisan tu semakin kecil. Sebab apa? Sebab rumah dia besar itu. Okay, jadi kalau kita, that's why saya kata kita kena, bila kita tengok template, kita dah kena berangan. Apa nak tulis apa, agak-agak macam mana keluar. Kalau kita nak buat teks yang panjang tapi template dia memang macam itu, macam inilah jadi dia terlalu kecil, tak cantik lah kan. Jadi kalau setakat nak tulis Salam Aidilfitri, memang cantik sangat lah. Okay, kita cuba play
Cantik kan? Jadi nanti kalau nak buat compilation gambar-gambar raya, bolehlah gunakan template ini. Okey, saya tambah satu lagi. Sebab nak ajar kan, alang-alang kita nak ajar teks. Sama juga, saya pilih foto, stop video, ambil foto. Saya ambil hitam juga. Okey, tapi let's say saya nak guna text template juga. Let's say saya nak ambil social media. Okey. Saya nak macam ada satu penutup kepada video saya adalah TikTok punya channel. So saya pilih social media punya template dan saya klik. So kat sini dia ada dua layer di mana teksnya berbeza. Satu adalah add your account. Itulah dia punya saiz tulisan dia. Kemudian bawah tu follow now pun itulah saiz tulisan dia. Dia tak akan berubah. Jadi kalau you nak tekan, you nak ubah pada add your account, klik pada exactly pada perkataan add your account. So saya akan letak pengambilan lah saya punya channel saya, channel TikTok. Okay. Follow now ni, let's say saya nak ubah kepada klik, okay, tanda ni dulu. And then klik exactly pada tulisan follow now. Boleh tak? Boleh. So katakan instead of follow now, saya nak buat follow us. Okay. Then, jadi apa yang berlaku? Okay. Faham Itu adalah sekiranya kita menggunakan teks. Okay, teks ni nampak tak? Tulisan tu ada tapi layernya dah tak ada kat sini. Okay, jangan panik. Kalau tak ada, you nampak tak kat atas tu dia ada macam tanda oren. So oren adalah untuk layer teks yang dia dah hiddenkan. Katakan, alamak sarai je lah pengambilan tu ada titik lah sebenarnya. Contohnya pengambilan .kkhs. Macam mana nak ubah? You tak boleh klik kat sini tau. Dekat layer tu tak boleh. You klik dulu dekat teks kat bawah ni. Klik pada teks, baru dia appear. Nampak tak dia punya hidden kat situ? And then barulah you klik balik. And then klik dekat pengambilan KKHS tu, you ubahlah .kkhs. Okay, so macam tu you nak ubah dekat template. Okay, tambah lagi teks. Saya nak ajar teks je sampai 11.30. So stop video, tambah lagi hitam. So dia ada kat sini hitam cuma tak ada teks. So tadi kita gunakan teks template. Kali ini saya nak gunakan teks tapi teks yang manual lah, maksudnya manual sendiri. So bila manual dia tak adalah bintang-bintang, logo-logo tu tak ada. Dia hanya teks saja. Okay, so first you masukkan apa-apa teks. Mungkin saya akan masukkan KK Hulu Selangor. Okay, itu adalah untuk font. Okay, dekat font ni, okay, by default digunakan sistem. So ada banyak lagi font-font. So actually dia bukan font dia adalah istilah yang betul adalah typeface. So nama-nama tulisan, jenis-jenis tulisan sebenarnya adalah typeface. Font adalah merujuk kepada saiz tulisan dan juga warna tulisan. Itu istilah yang betul sebenarnya kalau sebagai orang grafik. Action sikit kan orang grafik. Tapi it's okay lah since orang pun tahu font. Orang dah gunakan font, Calibri font, Arial font. So it's okay lah. Okay, so nampak tak yang lain-lain tu ada tanda anak panah kecil. So maksudnya kalau you nak guna, boleh tapi kena download. Tapi download dia sekejap sangat. So let's say lah saya nak gunakan handwriting, ada tanda anak panah tu, klik. Sekejap. So dah bertukar kepada tulisan jenis handwriting. Okay. Tapi saya ni memang orang skema. Saya akan pack tu tulisan-tulisan yang biasa saja. Okay. Kemudian, kalau dia sekadar macam ini, tulisan tu dia tak cukup rencah. Okay, kita pergi pada style. So ada banyak style kat sini. Daripada putih sampai hujung sana hijau. So let's say lah saya rasa putih, background hitam, kalau gunakan kuning baru dia kata Kelantan kata nyelah kan. Baru menyerlah. Okay.
So saiz untuk kecilkan atau besarkan saiz you boleh, satu you boleh gunakan slider kat bawah ni, satu lagi you boleh gunakan tangan. Cuma bila guna tangan kat sini takut kita terubah dia punya rotation kalau kita tak nak. So boleh juga ubah macam ni. Okay, mana-mana je, mana-mana cara yang you all rasa selesa. Itu adalah style. So style ni, so sekarang ni dia katakan, nampak dia tukar. Okay, ini adalah kalau nak stroke, katakan stroke hitam, tulisan nampak. Contohnya macam ni, yang ini asal tadi, tulisan kuning stroke. Stroke tu adalah satu line mengelilingi tulisan itu, kita panggil stroke. Stroke dia warna hitam. Tapi oleh kerana tulisan kita, background kita warna hitam, stroke warna hitam tak nampak. Jadi let's say lah stroke tu kita tukar kepada merah, so nampak Selangor kan, kuning merah. Macam tu. Jadi kalau nak tukar lagi, tukarlah. Tukar apa-apa mengikut kesesuaian kreativiti masing-masing. Okay, kalau yang atas ni maksudnya yang memang you tak perlu ubah, tapi kalau you nak ubah lagi pun boleh. Okay, itu satu cara. Kemudian you boleh juga gunakan efek. Efek ni pun lagi cantik. Okay, tapi bila efek, maksudnya dia macam template. Daripada style yang kita pilih tadi, dia dah jadikan template. So itu berada dalam efek. Ni kalau you suka jenis-jenis gradient macam ni, boleh gunakan, tak ada masalah. Tapi saya personally, saya tak berapa suka dia macam tadika sikit kan. Okay, so saya akan gunakan yang biasa. Okay, so kalau tulisan ni, dia kejung macam ni lah. Maksudnya bila dia kejung. So kita tak nak tulisan-tulisan yang kejung macam tu. Jadi kita akan tambah animation. Klik pada style terbalik. And then nampak tak kat sini dia ada animation. Bubble ni kalau you nak jadikan dia bubble lah. Kalau you punya design tu macam funky-funky sikit, yes, you boleh gunakan bubble. Otherwise tak payahlah. Okay, animation adalah untuk tengok macam mana tulisan tu akan keluar dalam you punya video ni. So ada banyak cara. So macam mana tulisan ni keluar ni pun terpulang pada you. Okay, dan dekat sini, kat bawah dia tu ada biru kan. So ini adalah macam duration. Kalau duration you 2 second laju, kalau you ambil duration sampai 2 saat, nampak perbezaan dia. So ini duration ni pun it's up to you. Suka hatilah kan nak buat apa. So ini adalah features-features untuk you edit text. Okay. Text to speech ni. Okay lah, saya ambil. KK Hulu Selinger. KK Hulu Selinger. Untuk text to speech ni pun dekat TikTok pun boleh masukkan secara manual. Dia akan buat text to speech berdasarkan teks yang you masukkan. Boleh juga. Tapi kalau you tak ada TikTok, tapi you nak ada function text to speech untuk you letakkan dekat Instagram, dekat Facebook, boleh gunakan edit dekat CapCut. So you boleh pilih suara-suara yang you berkenan. Dia ada English dan Melayu. So Melayu, KK Hulu Selinger. KK Hulu Selinger. KK Hulu Selinger. comel pula kan cute boy ni. Okay, let's say rasa suka benda cute ni, kita gunakan cute boy. KK Hulu Selinger. Comel sangat. Okay, dah selesai. Okay, so you don't worry, apa-apa saja yang editing yang you buat dalam CapCut ni, dia akan auto save. Dia memang tak ada button save macam Word, Excel tu memang tak ada. Dia adalah auto. Let's say lah tengah-tengah buat, tiba-tiba ada kelas. Tinggal je lah. Okay, let's say lah tinggal. Okay. Pergi kelas ataupun bawa teringat alamak ikan kat dapur lupa nak terbalikkan, pergi dapur dulu terbalikkan. So everything dah disimpan dalam handphone you. So bila you datang balik, okay, by default apa file yang akan disimpan based on tarikh. Contohnya yang tadi yang latest yang kita buat tadi 2022 tahun ini 2022 05 bulan 5 26 hari ini 26 hari bulan
-03. Ini adalah file ketiga yang saya buat pada hari ini. Tapi kalau kita tak rename file kita, bila kita nak datang balik 2-3 hari baru teringat hari tu editing tak siap lagi. Kita dah confused bila dah banyak kan. So mesti rename. So klik pada titik 3 kat sebelah dia tu, rename. Rename lah. So tadi ini adalah activity 3. Okey lah. Dah ada kat situ. So bila you datang balik nak sambung, yang hari tu tak siap lagi, sambung sajalah. Ataupun nak tengok balik, nak touch up balik, touch up sajalah. Bila dah siap, macam tadi pergi ke atas yang 1080p tu, pilih yang paling besar. Okey, 30 biarkan stay je kat situ. And then kat sebelah dia tu ada anak panah ke atas, klik. Exporting, biarkan dia, jangan pergi buka WhatsApp, pergi buka Facebook, pergi buka IG, biarkan dia bekerja. Kalau lama you punya duration, you punya editing memang lama lah. Okay. Tapi ada tips, kalau katakan dia terlalu lama, cuba you charge. Untuk KineMaster saya buat macam tu, dia memang laju sikit. Bila dia macam, sebab kadang-kadang editing saya, konten saya 5 minit, 10 minit. Lama kan. Jadi kalau kadang-kadang macam lembab sangat kan, so saya akan chargekan dia. Bila saya charge tak macam mana, dia macam laju sikit. Saya tak pasti dengan CapCut macam mana sebab saya tak pernah edit CapCut untuk konten yang panjang. Jadi biasanya sekejap sajalah, tapi cubalah kukutlah jadi macam tu, boleh cuba charge. Okey, bila dah siap, kita sama macam tadi, kita boleh share dekat TikTok ataupun option lain, WhatsApp, Facebook, Instagram, others, boleh pilih. Okey? So, saya rasa kita dah complete 3 aktiviti yang kita buat hari ini. Bermula dengan template, kita buat template tadi, template sangat senang. You boleh explore. Saya rasa template kalau nak buat konten-konten personal sesuailah sebab dia macam, kan simple-simple macam tu kan. Tapi untuk benda-benda formal, benda-benda kerja lah kan, corporate, tak sesuai gunakan template. Kita kena buat manually lah sebab bila manually kita boleh hadkan apa nak start, warna macam mana. Okay. Kemudian aktiviti kedua kita adalah aktiviti paling basic. Kita just nak ubah daripada Aiman melompat di library dan dia turun tu dekat parking lot. Tu yang paling basic adalah lompat. Okay. Dan you kena ingat ending by default memang akan ada ending CapCut kat belakang, tapi don't worry, you boleh edit untuk buang benda tu kalau tak nak. Kalau saya memang saya akan buang, saya tak suka. Kemudian last activity yang kita buat adalah kita buat intro. So intro ni walaupun simple, sebenarnya banyak editing yang kita buat. First sekali adalah kita belajar macam mana kita nak letak add overlay. Kita add overlay, kita ada 4 overlay. Yang first tadi kita letakkan layer putih, video purple, letak logo. And then daripada video purple tu kita extract audio dia menjadi satu layer yang lain. Audio berada di layer yang ketiga. So ada 4 layer. Kemudian kita tambah lagi ada 5 iaitu teks. So ada 5 layer kita bekerja. So kalau layer-layer ni tiba-tiba hilang, tak nampak, jangan panik. Sebenarnya ada, dia hanya hidden. Itu adalah antara kelemahan CapCut yang mungkin developer boleh improve lah pada saya. Tapi kalau you dah biasa, lama-lama you dah faham, itu tak ada masalah pun sebenarnya. Okay, so daripada aktiviti ketiga tu, daripada you masukkan layer-layer tu, you belajar juga macam mana nak letakkan animation dalam teks, nak letak animation dalam logo supaya dia bila dia keluar, bila editing ni dia agak complicated tau. Sebab tu dia macam benda lawa jugalah kadang-kadang. Dia jadi galik. Jadi galik. Sebabnya kita nak matchkan animation yang nak keluar kat logo, nak matchkan dengan asap yang keluar, nak matchkan dengan lagu, berapa duration nak gunakan. So benda tu kadang-kadang kita kena try and error kan. Kadang-kadang benda tu saja pun 5 minit. Benda tu je. Hasilnya 1 saat je. Tapi kita nak godek tu 5 minit. Kan? And then bila kita dengar lagu, kita rasa kita perlu extract audio sebab kita nak bila keluar lagu tu boom, logo tu boom, macam tu. Okay, so benda ni pada saya creativity ni dia perlu dilatih lah sebenarnya, perlu dilatih. Macam mana nak berlatih mengasah imajinasi kita adalah kita tengoklah hasil-hasil kerja orang lain. Okay, dan
daripada animation tu kita boleh ada animation in, ada animation out. Saya jarang gunakan combo sebab bila combo tu dia terlalu complicated pada saya. Gunakan yang biasa-biasa. Cuma saya mungkin tak sempat ajar dalam sesi ini adalah macam mana kita nak speed, transition, apa lagi, volume. Mungkin saya tak ajar. Tak sempat nak ajar, tapi saya percaya you all boleh explore. Benda-benda tu simple saja. Dan daripada channel Telegram saya ada banyak, tak adalah banyak sangat. Ada a few lagi konten-konten bahan material yang you boleh download. Macam aktiviti 2, konsep dia sama saja dengan aktiviti yang kita buat hari ni. Aktiviti 3 ni sama saja, cuma gunakan video yang berbeza. Kaedah dia macam mana nak edit sama saja. You all boleh try, boleh download dan try dah sendiri kat rumah. Apa lagi? Cumanya untuk aktiviti 3, tajuk dia adalah aktiviti 3 dalam saya punya channel tu, yang tu agak complicated sebab banyak you kena cut. So ada juga chroma key dan sebagainya. Tak apa, you boleh explore. Sekiranya ada masalah, okay, lagu yang ada isu copyright, okay, macam mana? Okay, kalau TikTok kalau kita gunakan lagu tu just untuk kita share di kalangan kawan-kawan kita melalui WhatsApp dan sebagainya, benda tu tak ada satu isu besar. Tapi kalau kita upload lagu tu ke TikTok memang akan totally mute dan memang takkan dengar lah. Katakan ada suara saya dan ada lagu tersebut sebagai background, suara saya pun mute, background tu pun akan mute. So kita kena ganti dengan lagu lain. Tapi suara kita yang bercakap ni tak akan diganti. So TikTok memang jahat, dia terus mute. Kalau dekat YouTube, dia tak akan mute. Memang akan ada, you akan dapat notification lah yang video you ada copyright issue. Tapi boleh video tersebut tak ada masalah pun, akan ada je dekat YouTube, boleh dengar lagu tak ada masalah. Cuma kalau katakan bila sampai masa you punya channel YouTube tu dah boleh monetize, you boleh dapat duit daripada YouTube, tapi untuk that particular video yang ada isu copyright, you tak akan dapat bayaran. Video itu, katakan you ada 10 video 9 video tak ada masalah, tak ada isu copyright. 1 video je ada masalah copyright. Video itu saja yang you tak akan dapat bayaran. Kalau ada iklan dekat video itu sekalipun, bayaran itu akan mempunyai copyright itu yang akan dapat bayaran. Macam itulah. Jadi YouTube dia akan bagi you solution, sama ada you tukar lagu lain. Even dekat YouTube sebenarnya dia ada lagu-lagu royalty free yang you boleh gunakan untuk replace lagu yang ada masalah copyright. Cumanya isunya kalau dalam video kita tu ada yang kita bercakap, jadi itu pun akan di-erase-kan. Saya ada a few video lah masa awal-awal dulu buat YouTube kan, kita pun tak faham sangat isu copyright. So video tu saya fikir nak kekalkan ke nak buang, sebabnya nak edit semula memang dah tak ada. Sebab video dah lama, siapa tak tahu kat mana dah video tu. Nak edit balik memang tidak lah kan. So saya terpaksa korbankan saya punya suara, narration saya dengan letakkan lagu lain yang royalty free daripada YouTube untuk replace supaya saya still dapat bayaran daripada that video dekat YouTube. Untuk Instagram pun sama. Saya tak tahu. Ada ni based on pengalaman konten itu okey, lulus dekat TikTok tak ada masalah. Tapi bila masuk dekat Instagram kata ada masalah pula. Ada masalah copyright. So Instagram mute kan. Dia sama macam TikTok juga, tapi dia tak sejahat TikTok lah. Dia tak banyak video saya yang kena mute dekat Instagram, tapi dekat TikTok banyak sebab isu-isu copyright. Okey, boleh face to face. Kalau Encik berada berdekatan College Community Hulu Selangor, so mungkin boleh hubungi kami, pegawai penyelaras kursus pendek kami untuk buat. So actually saya sebenarnya nak iklankan juga. Saya ada satu kursus penyuntingan video, tapi untuk KineMaster percuma.
sebab kita dapat bajet, tapi saya perlukan group. Maksudnya katakan Encik Ku Yusof ni kena cari peserta 15 orang. Saya tahu 15 orang dah ada peserta, Roger saya kita on. Khusus tu tapi gunakan KineMaster sebab saya tak boleh ubah sebab kita dapat duit daripada atasan dan kelulusan tu adalah untuk KineMaster. Tapi kalau Encik Ku Yusof nak juga CapCut tak ada masalah. Tapi berbayarlah. Tapi yuran kita di College Community sangat rendah lah untuk kursus half day. RM5 sahaja seorang. Saya rasa RM5 tu tidaklah membebankan. Lagipun kursus CapCut ni kita tak ada bahan. Kita tak ada bahan macam kita buat roti, buat kek. Tak ada kan. So just bayar RM5 sahaja untuk yuran kursus pendek. Nanti kalau Encik nak ada makan untuk peserta dan sebagainya, tu Encik uruskan sendirilah. So Encik boleh hubungi saya di 011 1310 5176. Tu nombor WhatsApp saya. So kukuklah lepas ni ada dah buat kat rumah kan, lepas tu start kan tak tahu nak tanya siapa kan. So tak apa, boleh hubungi saya, insya-Allah saya cuba bantu. Boleh WhatsApp saya dan share lah screenshot ke apa kat mana start tu kan. Saya cuba bantu. Cuma saya punya WhatsApp saya tu memang WhatsApp kerja. Saya asingkan kerja dengan nombor telefon personal. So untuk telefon kerja tu saya memang on during office hours saja. Jadi kalau Encik tanya pada hari malam ataupun hari cuti, mungkin the next working days baru saya reply. Okay, tapi insya-Allah saya willing je untuk bantu. Sebab saya rasa ilmu ni perlu kita kongsi dengan orang ramai kan. Saya ulang sekali lagi, nombor telefon saya 01113105176. Okay, nama saya Puan Ana. Okay, ada lagi ke soalan? Tiada. Okey, kalau tiada soalan, saya rasa kita akhirilah kita punya sesi kursus live kita di FB. Terima kasih kepada semua peserta yang join kita punya live pada hari ini. Spend your time, your precious time untuk bersama-sama saya. So saya minta maaf sekiranya ada kekurangan daripada pihak saya. Ada mungkin kata-kata saya yang mengguris perasaan you all. Kadang-kadang kita ni bercerita tak perasan, kata-kata kita ni sensitif pada serta-serta orang. So saya minta maaf. Sesungguhnya yang kurang itu datangnya daripada saya, kelemahan saya, dan yang baik itu datangnya daripada Allah. Okey, terima kasih kepada Pejabat Pembangunan Wanita atas jemputan ini dan insya-Allah kita akan berkolaborasi lagi. Soalan mungkin Encik Nazmi saya boleh promote untuk kita punya next content pada minggu hadapan. Kita ada kursus pembuatan deodoran. Okey, kita nak buat deodoran menggunakan bahan-bahan alami. So minggu hadapan pada 2 hari bulan, cuma saya tak ingat masa pukul berapa. Mungkin sama juga ke pukul 10 pagi. So tak apa, you all boleh follow FB PPWN untuk informasi yang terkini. Okey, sabar 10 pagi hingga 11 pagi juga. Okey. So saya sama juga, saya akan share link saya, mungkin peserta-peserta mungkin boleh beli bahan-bahan tu awal. So akan buat bersama-sama saya ataupun nantilah later on lepas kursus boleh beli bahan-bahan untuk kita buat deodoran sendiri. Instead of kita guna chemical deodoran, kita boleh buat sendiri kat rumah dengan kos yang lebih murah. Sebab kalau deodoran natural ni kalau kita beli kat luar memang agak mahal lah, RM30-40 untuk satu tub. Okey, rasanya itu saja daripada saya. Terima kasih sekali lagi. Kalau nak kursus face to face, apa-apa saja kursus, boleh datang ke College Community Hulu Selangor dan kita boleh bincanglah dengan lebih lanjut apakah kursus-kursus yang you all perlukan, yang you all nak, dan insya-Allah kalau kami ada tenaga pengajar, kita akan ajar sendiri. Kalau kami tak ada kepakaran, kami mungkin akan outsource daripada luar. Okey, itu saja Encik Azmi. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.